Selamat sejahtera dan selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan moral dan hari ini kita akan masuk unit baru iaitu unit 3, kebestarian diri. Okey, sebelum saya memulakan PDP pada hari ini, saya ingin introduce you to this new chapter. Okay. Okay. Saya ingin memberi satu contoh. Dua contoh. Dan daripada dua contoh ini, saya ingin kamu berfikir, apakah perbezaan antara kedua-dua contoh ini? Contoh pertama. Guru A merupakan seorang guru yang mengajar di sekolah X. Dia merupakan seorang guru yang sangat jujur dan baik hati. Semasa mengendalikan kewangan koperasi, dia tidak pernah menipu atau accounts kewangan koperasi. Contoh kedua, guru B merupakan seorang guru yang mengajar di sekolah Y. Walaupun dia kelihatan jujur, namun demikian, apabila membuat accounts kewangan koperasi, dia pernah menulis atau memberi anggaran harga barang yang tidak betul disebabkan dia menerima rasuah daripada supplier. Dia pernah menipu. Baik murid-murid, apakah perbezaan dan persamaan antara kedua-dua guru ini? Apakah persamaan dan perbezaan antara kedua-dua guru ini? Okey, inilah berkaitan dengan unit 3, kebestarian diri. Okey, cuba lihat skrin ya. Tunggu sekejap. Okey, unit 3, kebestarian diri. Kebestarian diri bermaksud seseorang yang berpengetahuan luas dan baik budi pekerti. Seseorang yang berpengetahuan luas dan baik budi pekerti. Okey, apabila kita kata berpengetahuan luas, kita ambil contoh yang saya beri sebelum ini. Berpengetahuan luas. Kedua-dua orang itu, guru A dan guru B, kedua-dua orang guru berpengetahuan luas, mempunyai ijazah pendidikan, belajar sehingga setakat universiti, berpengetahuan luas. Namun demikian, guru A berbudi pekerti, guru B tidak berbudi pekerti. Itulah sebabnya pentingnya seseorang mempunyai kebestarian diri. Seseorang yang mempunyai kebestarian diri, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik, yang melanggar undang-undang dan peraturan, sesuatu yang mendatangkan kesan yang tidak baik kepada diri sendiri, kepada organisasi sekolah, kepada orang lain. Ciri-ciri kebestarian diri. Antara ciri-cirinya ialah bijak, berdisiplin, bertanggungjawab, matang, aktif dan berdaya tahan. Bijak.
Seseorang yang bijak, mereka biasanya akan mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak akan mudah berputus asa dan selalu berputus asa atau tidak pandai, tidak bijak mengurus diri sendiri dan kerja mereka. Okay. Berdisiplin. Kebestarian diri berkaitan dengan berpengetahuan luas dan juga berbudi pekerti. Jadi, sebagai contohnya, seseorang yang berdisiplin. Okay, untuk pelajar, mungkin petang ni pukul 5 hingga 7. 5 hingga 6 lah. 5 hingga 6. Kamu telah tetapkan masa ini untuk mengulang kaji subjek bahasa Melayu sebagai contohnya. Maksud saya, kawan kamu mengajak kamu, jom kita pergi minum, kita pergi melepak. Kamu tertarik. Tetapi apabila kamu teringat, saya berdisiplin tinggi. Saya mesti melakukan sesuatu yang telah ditetapkan. Saya ingin menimba ilmu pengetahuan. Saya tidak mahu membazir masa. Saya ingin mengekalkan prestasi peperiksaan. Maka, macam mana kamu menjawab dengan berbudi pekerti? Adakah kamu membohong kata, tak bolehlah, ibu minta saya bantu? Atau kamu berbudi pekerti dengan memberitahu kawan-kawan kamu secara jujur. Maaf, hari ini saya telah menetapkan masa itu untuk belajar, untuk mengulang kaji. Jadi, saya tidak dapat menemani kamu. Ataupun, kalau kamu bijak dalam mengendalikan, menghadapi situasi ini, kamu boleh mengajak kawan kamu bersama-sama belajar. Jadi, kamu dapat menemani kawan kamu, sambil menemani kawan kamu, kamu juga dapat membuat ulang kaji. Okay, seterusnya, bertanggungjawab. Setiap orang, tidak kira umur, tidak kira jawatan, tidak kira pekerjaan, tidak kira peranan yang kamu main, kamu mesti mempunyai tanggungjawab. Kamu dilahirkan sebagai seorang insan, kamu mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri. Jadi, apakah kaitan dengan kebesaran diri? Berpengetahuan, sebagai contohnya pelajar mempunyai tanggungjawab untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Okay. Berbudi pekerti pula. Pelajar mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka. Mempunyai tanggungjawab terhadap kawan mereka. Sekiranya di sekolah kamu merupakan seorang pengawas atau merupakan seorang perpustakawan, kamu mesti bertanggungjawab menjalankan tugas kamu, menepati masa. Kamu tidak boleh malas. Relax sekejap boleh, tetapi apabila kamu mempunyai tanggungjawab, kamu memainkan peranan yang penting dalam sesuatu organisasi. Okey. D. Matang. Okey. Untuk pengetahuan pelajar, cikgu, saya tidak akan berasa malu apabila kamu semua tidak matang. Sebab kematangan datang daripada pengalaman. Semakin kamu berumur, semakin kamu matang. Sebab kamu telah menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, kamu telah biasanya kamu dapat tahu cara penyelesaian masalah,
macam mana nak menghadapi situasi, menghadapi orang lain, bertutur, bercakap, bertindak. Kamu telah matang, tahu macam mana handle. Okay? Last sekali, sangat penting, iaitu aktif. Kenapa penting? Sebab apabila kita tidak aktif, kita akan kurang bermaya. Kawan ajak ke atau family ajak nak buat sesuatu, jom kita berkelah, jom kita bersukan, kamu akan rasa kurang energi, kurang bermaya, tidak aktif. Jadi kena membuat satu kebiasaan untuk bersenam, untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain supaya kamu sentiasa aktif. Okey, berdaya tahan. Aktif dan berdaya tahan adalah saling berkaitan. Sebenarnya saling berkaitan. Kenapa? Sebab apabila kamu aktif dalam kehidupan seharian, kamu akan lebih berdaya tahan. Kamu akan dapat bertahan lama dan berfikir dan berfungsi sepanjang masa melakukan sesuatu. Okey, biasanya seorang yang muda, dia bermula dengan belajar sekolah rendah, sekolah menengah, tingkatan 6, universiti, lepas tu bekerja. Jadi, sepanjang proses ini, kamu kena aktif dan memastikan kamu sentiasa berkesihatan baik supaya kamu berdaya tahan. Bukan saja dari segi fizikal tetapi juga dari segi mental. Seseorang yang mempunyai ciri kebestarian diri akan menunjukkan penampilan diri yang positif. Mereka akan mengenali diri dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Sebab kamu berpengetahuan luas, apabila kamu berinteraksi dengan orang lain, kamu akan menjadi lebih berkeyakinan diri. Kamu akan dapat memberitahu orang lain apa yang kamu fikir secara efisien, secara mendalam. Okay. Selain itu, kamu juga dapat juga penampilan diri yang positif. Penampilan diri yang positif maksudnya image kamu. Cara kamu bertutur, cara kamu memakan, cara kamu berpakaian, itu menunjukkan image kamu. Image. Mungkin ada orang yang tidak tahu macam mana nak berpakaian kemas, sesuatu pakaian yang sesuai untuk diri kita. Itu sebenarnya memerlukan pengetahuan. Cara pemakaian. Penampilan diri. Kepentingan kebestarian diri. Membuat keputusan secara rasional, melahirkan insan yang berakhlak mulia, berdaya maju untuk mencapai cita-cita, mempunyai sifat kental. Membuat keputusan secara rasional. Seseorang yang berpengetahuan luas, seperti contoh yang pertama yang mula-mula saya bagi tentang guru itu. Guru A, dia membuat, bukan guru A, guru B yang menerima rasuah. Adakah dia membuat keputusan secara rasional? Mungkin pada masa itu, apabila dia menerima rasuah, dia terfikir, buat macam ni, menerima rasuah ni, buat accounts kewangan korporasi, dapatlah sikit duit poket, duit kopi, duit rasa. Kalau lama-kelamaan akan jadi kaya. Itu short term. Tapi kalau dia fikir long term,
Adakah dia berisiko ditangkap? Adakah itu betul? Adakah itu adil? Adil kepada sekolah? Adakah itu integriti seseorang guru? Dia tak fikir macam tu. Dia tidak membuat keputusan secara rasional. Dia tidak memikir. Disebabkan sifat tamak, greedy. Ini menyebabkan dia membuat keputusan untuk menerima rasuah. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berdaya maju untuk mencapai cita-cita. Okey, berdaya maju untuk mencapai cita-cita. Pada pendapat cikgu, maksud dia, kamu kena mempunyai sikap proaktif dan juga kerajinan. Sebab apabila kita mengejar dan ingin mencapai cita-cita, tiada sesuatu yang dapat kita capai sekiranya kita tidak melakukan sesuatu secara berdisiplin, secara berterusan dan juga dengan sifat kental. Berdaya tahan, berdaya maju. Sebagai contoh yang sangat-sangat simple yang memang berefektif untuk semua pelajar, semua orang. Okey, kamu ingin mempunyai keputusan yang cemerlang dalam PT3. Apakah yang perlu kamu buat? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, belajar dengan bersungguh-sungguh. Macam mana? Bagaimanakah kita mengatakan bersungguh-sungguh? Adakah sehari sejam cukup untuk digelarkan sebagai bersungguh-sungguh? Atau sehari 2 jam? Atau 2 hari sekali? Sekali 3 jam? Macam mana? You kena cari sistem yang sesuai untuk kamu. Okay, katanya kamu 2 hari 2 jam. 2 hari sekali 2 jam. Dalam 2 jam ini, apakah yang kamu akan buat? Membaca buku? Membuat nota? Atau membuat latihan? Atau menonton video tutorial YouTube? Atau untuk subjek-subjek bahasa contohnya, membaca buku, membaca surat khabar, membaca atau berinteraksi dengan orang lain, online classes. Apakah cara yang paling sesuai untuk kamu bertambah maju? Kebesaran diri sini kamu kena buat dengan hemah. Kamu kena berpengetahuan luas dan tahu macam cara yang paling sesuai dengan kamu. Kamu juga perlu berbudi pekerti. Berbudi pekerti dari segi mungkin kamu rasa cara ini sesuai untuk kamu boleh berkongsi dengan kawan. Hari tu saya buat online classes, online tuition dengan kawan lain, dengan cikgu lain. Sangat efektif. Saya faham apa yang dia ajar. Kamu boleh berkongsi dengan kawan kamu. Kerja menjadi sistematik. Kerja menjadi sistematik. Saya bagi contoh yang sangat relevan dengan kamu. Sekarang kamu belajar, kamu buat latihan di sekolah kan? Buat latihan di rumah. Buku nota dan buku latihan kamu, adakah mereka sistematik? Adakah mereka mempunyai tarik? Adakah kamu tulis tajuk? Adakah tulisan kamu kemas? Itu inti. Itu salah satu ciri sistematik. Itu perkara yang sangat simple. Cara kamu mengendalikan kerja kamu, itulah kamu kena sistematik. Macam cikgu, contohnya, cikgu buat RPH, rancangan pengajaran harian. Tiap-tiap hari ajar kamu sebelum ajar kena buat rancangan. Bagaimana ajar, set induksi kena buat apa. Okay, so kerja menjadi sistematik. Macam mana menjadi sistematik?
Adakah saya setiap hari save file dengan type saja file 1, file 2, atau saya tulis tarik dia penuh, atau saya save file mengikut subjek, mengikut topik. Jadi kamu kena sistematik supaya tidak kecoh, tidak kalam kabut apabila kamu buat sesuatu. Mengelakkan penangguhan kerja. Procrastination. Kenapa mengelakkan penangguhan kerja? Pengalaman cikgu. Semasa saya di universiti, saya agak suka buat last minute. Kenapa? Sebab saya rasa susah. Saya rasa stres. Jadi saya buat kerja lain dulu. Jadi kerja yang susah, oh my god, how? Buat apa kita buat macam tu? Kalau kamu sudah masuk universiti, kamu kena agihkan masa untuk siapkan assignment kamu. Hari ni kena buat berapa, kena step berapa, cari bahan dulu, cari journal, baca dulu, fahamkan topik. Lepas tu mula bertulis. Lepas bertulis, check your writing. Elakkan penangguhan kerja supaya kamu tak akan panik dan hasil kerja kamu akan lebih baik. Menjadi pemimpin yang berwawasan. Okey, pemimpin yang berwawasan ni, menjadi pemimpin yang berwawasan ini memang kamu kena melatihkan diri menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Sebab apabila kelak nanti kamu telah mendapat seorang isteri atau seorang suami, kamu juga akan menjadi seorang pemimpin terhadap anak-anak kamu. Anak-anak kamu akan menjadikan kamu sebagai teladan. Jadi kamu mesti mempunyai contoh yang baik, seorang pemimpin yang berwawasan. Mungkin di kerja kamu tak menjadi pemimpin, tapi di rumah, apabila kamu ada rumah tangga, kamu akan jadi pemimpin. Sentiasa mencari peluang untuk memajukan diri. Sikap proaktif lah itu. Keseimbangan dari aspek pengetahuan dan budi pekerti. Dari segi pengetahuan, berkemahiran, boleh memberi pandangan secara rasional, berprinsip. Itu saya sudah terang di atas. Dari aspek budi pekerti, sentiasa bersyukur, menjaga harga diri, sentiasa berwaspada. Sentiasa bersyukur itu penting. Kalau tidak, mungkin setelah kamu dapat keputusan not straight A, mungkin PT3 kamu dapat 6A 2B sebagai contohnya. Kamu pun kena bersyukur sebab kamu dapat keputusan. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu usaha, kamu dapat. Tuhan membantu kamu. Membantu seseorang yang berusaha gigih. Menjaga harga diri untuk perempuan penting ya. Kamu mesti menjaga harga diri. Sentiasa berwaspada. Berwaspada mungkin dari segi pertuturan. Apabila kamu bertutur dengan kawan, bercakap dengan guru, jangan bercakap sesuatu yang menyakitkan hati mereka. Jangan sesekali ya. Mungkin bergurau kadang-kadang boleh. Tetapi jangan mengamalkan tabiat suka cakap tentang orang lain. Jangan. Bagaimanakah kebesaran diri dapat dikembangkan? Melalui amalan mendisiplinkan diri. Apakah amalan mendisiplinkan diri? Cekal dalam menghadapi cabaran hidup. Terus berjuang walaupun menghadapi kegagalan. Dapat mengawal diri dalam sebarang keadaan. Terus berusaha sehingga mencapai kejayaan.
Okey. Ni saya boleh bagi pengalaman diri sendiri sikitlah berkaitan dengan pelajaran. Okey. Terus berjuang walaupun menghadapi kegagalan. Dulu saya terlalu berani ambil science stream. Saya ambil subjek Maths. Jadi tingkatan 4 dan 5 belajar Maths. Ada 8 kali exam. Ada 8 kali exam. Saya 6 kali fail. Kali ke-7 dan ke-8 baru pas, dapat C. SPM saya dapat B. Jadi, kamu kena berusaha, terus berjuang. Walaupun sangat susah. Aduh, kenapalah saya buat macam ni pun masih tak boleh. Pun masih tak pas. Jangan berputus asa. Teruskan berusaha. Dapat mengawal diri dalam sebarang keadaan. Mengawal emosi lah. Jangan panas baran, mudah bergaduh. Jangan. Nilai-nilai yang berkaitan dengan kebestaran diri. Nilai kerajinan, nilai berdikari dan bertanggungjawab, nilai harga diri dan hemat tinggi. Jadi kebestaran diri penting ya. Semua pelajar mesti mengamalkan kebestaran diri. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.